Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pada kali ini insyaAllah kita akan berbincang tentang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menerima amalan kita di bulan Ramadan ini. Jika kita lihat sejarah ataupun tradisi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka 6 bulan sebelum Ramadan mereka telah bersedia mempersiapkan diri, siap siaga untuk bertemu dengan Ramadan. Dan apabila bertemu dengan Ramadan, mereka mempergiatkan, mempertingkatkan amalan mereka. Dan 6 bulan selepas Ramadan mereka berdoa supaya amalan mereka diterima. Jadi 6 bulan sebelum bersedia untuk beramal, kemudian setelah beramal 6 bulan kemudian pula mereka berdoa supaya amalan mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada dasarnya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menegaskan innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sungguhnya amalan itu diterima oleh sifat, dengan adanya sifat takwa. Jadi mudah-mudahan boleh puasa ini adalah untuk kita meningkatkan amalan takwa kita dan supaya kita menjadi orang yang bertakwa, dan insya-Allah mudah-mudahan amalan kita juga diterima kerana ketakwaan itu mudah-mudahan. Subhanallah, kita minta sungguh-sungguh janganlah kita menjadi orang yang didoakan kecelakaan oleh Jibril alaihissalam, oleh malaikat Jibril alaihissalam, iaitu orang yang apabila melalui bulan Ramadan dan tamat Ramadan tetapi dosa-dosa mereka tidak diampunkan. Dan juga janji-janji untuk kita mendapat pahala yang berganda, untuk kita bertemu dengan Al-Qadar dan kita bebas daripada api neraka itu dipersia-siakan kerana kita tidak mengisi Ramadan ini dengan amalan-amalan yang telah Allah Subhanahu wa taala tegaskan di dalam Al-Quran dan juga diperjelaskan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudari yang dikasihi sekalian, antara amalan-amalan yang penting untuk kita jaga sungguh-sungguh pada bulan Ramadan ini ada 5. Dan saya akan menerangkan perkara yang paling asas dan paling pokok sebelum perkara-perkara yang melibatkan soalan ranting, soal-soal fadilat, tetapi yang paling asas sekali. Jadi antara amalan itu ialah yang pertama siyam, iaitu berpuasa. Yang kedua qiyam, iaitu kita membangunkan malam dan menghidupkan malam ataupun bangun di tengah malam. Yang ketiganya Quran, yang keempatnya sedekah, dan yang kelimanya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang paling utama sekali kerana puasa ini yang dikata kutiba alaikumusiyam, diwajibkan. Jadi amalan wajib ni penting dahulu sebelum kita pergi kepada amalan-amalan sunat yang berbentuk fadilat. Tetapi yang paling penting ialah amalan yang wajib, iaitu siyam. Siyam itu ataupun berpuasa itu artinya menahan. Man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan man shama Ramadan, siapa yang berpuasa ataupun siapa yang menahan diri di bulan Ramadan maka akan diampunkan dosa-dosa yang sebelumnya. Artinya apa yang kita nak tahan pada bulan Ramadan ini, ini paling penting kerana itulah asas dan terasnya siyam. Apa yang kita nak tahan? Yang kita nak tahan ialah hawa nafsu. Kerana hawa nafsu ini adalah punca dan sumber kejahatan di dalam diri kita. Nafsu adalah sebahagian daripada diri kita yang sentiasa mengajak kepada kejahatan. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala tegaskan di dalam Al-Quran, inna nafsa la'ammaratun bisu. Sungguhnya nafsu itu sentiasa mengajak kepada kejahatan. Jadi nafsu ini bukan musuh dalam selimut tetapi lebih daripada itu, ia adalah musuh di dalam diri kita sendiri. Jadi yang sentiasa mengajak kita kepada kejahatan adalah nafsu kita. Jadi dalam bulan puasa ini kita dididik, dilatih untuk bermujahadah, menahan hawa nafsu
bukan untuk menghapuskannya, kerana tidak mungkin kita dapat menghapuskan hawa nafsu, kerana nafsu adalah sebahagian daripada diri kita. Tetapi apa yang dituntut ialah menguruskan nafsu kita, dalam arti kita mendidik nafsu kita. Untuk kita lebih jelas, saya ingin membawa perumpamaan yang dibawa oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, ya, bahawa nafsu itu di dalam diri kita umpama kuda yang liar. Kuda yang liar ini bukan untuk kita bunuh, tetapi kuda yang liar ini untuk kita didik, kita latih supaya dia menjadi kuda tunggangan yang dapat kemudiannya kita gunakan, kita dapat tunggang ke arah yang baik. Jadi cara kita nak mendidik nafsu ni, yang pertama ya, kita kena menahan sumber kekuatan, iaitu sumber kekuatan hawa nafsu ini datang daripada perut, iaitu daripada makan dan minum. Jadi kita menahan diri kita daripada makan dan minum, dan juga daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa. Jadi apabila kuda ataupun nafsu tadi sudah tidak dapat makanannya, dia lemah. Tapi tak cukup. Kuda yang liar ini, nafsu yang liar ini mesti dikawal daripada dorongan, rangsangan ataupun godaan untuk dia melakukan kejahatan. Apa dia? Melalui panca indera, ya, penglihatan kita, pendengaran kita, dan paling penting mulut kita. Dan sekarang ni kalau era digital ni ialah jari-jari kita. Hendaklah kita menahan pandangan kita daripada perkara-perkara yang boleh menaikkan syahwat. Kerana nafsu ini selain daripada perut ialah sesuatu yang di bawah daripada perut, iaitu nafsu seks. Jadi sebab itu Imam Ghazali bila menegaskan tentang puasa, Imam Ghazali menegaskan puasa kita jangan puasa pada tahap orang awam, tetapi puasa khusus, iaitu bukan saja menahan lapar dan dahaga serta perkara-perkara yang membatalkan puasa, tetapi kita juga, ya, menjaga panca indera kita, mata kita, telinga kita, dan penting kata-kata, dan sekarang jari-jari kita dan seluruh panca indera kita daripada melakukan dosa. Itu yang erti kata siam, ya, itu menahan. Kemudian tidak cukup dengan siam di siang hari, tetapi kuda yang telah lemah ni masih kuat lagi. Sebab itu dia dibebankan, diletakkan di atas kuda ini, ataupun dibebankan pada nafsu ini dengan ibadah-ibadah. Ya, kita kena banyakkan zikir, kita kena banyakkan solat, kita kena banyakkan baca Quran, kita kena banyakkan taubat dan sebagainya, sedekah dan sebagainya, supaya amalan-amalan yang kita buat ini, ya, dapat menjadi beban kepada nafsu ini. Akhirnya nafsu itu dapat dikawal dan dapat dididik. Jadi itu yang pertama, ya. Yang pertama, siam, kita menahan daripada makan minum, daripada panca indera, kemudian bebankan dengan ibadah-ibadah. Sebab itu kata ulama, hendaklah kamu beribadat sehingga kamu letih untuk melakukan maksiat. Dan kemudian daripada itu barulah, ya, nafsu ini dapat kita gunakan, dapat kita pacu ke arah kebaikan. Jadi ingat, apabila bulan puasa, kita bukan sebenarnya hanya mengempang nafsu, tetapi kita menahan nafsu. Mengempang nafsu artinya kita hanya menahan sebentar, tetapi kemudian bila buka puasa kita lepaskan semaksimumnya. Itu tidak akan mencapai, ya, matlamat untuk mendidik hawa nafsu. InsyaAllah mudah-mudahan nafsu kita terdidik dan kita mencapai yang dikatakan puasa yang dalam erti kata yang sebenarnya, iaitu menahan hawa nafsu kita, insyaAllah. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan.